Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. InsyaAllah pada pagi ini kita baca dari surah An-Nisa. Surah An-Nisa kita start daripada ayat yang ke 16 lah. 18 tu kita, tapi cerita dia tu daripada 16. Kita start 18, nanti untuk terjemahan atau 17 kena ambil sikit. Kita start daripada ayat 16 lah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها
ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Segala puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan pemilik sekalian alam, yang maha agung, yang maha perkasa, yang maha bijaksana, yang memiliki segala-galanya. Dialah Allah satu-satunya Tuhan yang berhak untuk disembah, dan dialah Allah satu-satunya yang Tuhan yang berhak untuk disujud dan diminta padanya. Selawat dan salam atas Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ayat yang ke-16 yang kita baca, yang kita dah terjemahkan dan kita perhatikan maknanya sebelum ini, itulah Allah masih membuka peluang taubat bagi orang yang melakukan kesalahan. Dalam spesifik kes ini ialah kesalahan zina. Maka orang yang berzina, pintu taubat masih terbuka untuk dia. Walau apapun keadaannya, Allah Ta'ala kata fa in taba, sekiranya mereka berdua itu bertaubat, wa aslaha, dan mereka melakukan kebaikan, mana bertaubat dan berbuat baik, fa'aridu anhuma, maka berpalinglah dari keduanya. Berarti tak payahlah kita duduk nak pergi ambil keadaan mereka ataupun nak korek cerita mereka, tak payah. Kalau dia nak bertaubat kepada Allah, biarlah dia bertaubat kepada Allah, kerana Allah itu sesungguhnya maha penerima taubat dan maha mengasihani. Tawwab maksudnya senantiasa. Ini kita dah sebut, antara wazan dalam bahasa Arab ialah fa'al. Fa'al ni adalah yang senantiasa. Tawwab maksudnya yang senantiasa menerima taubat. Berarti Allah ni senantiasa. Kita buatlah banyak mana salah pun, bukanlah tujuan nak galakkan buat dosa, tapi nak tunjuk betapa besarnya rahmat Allah, sehingga Allah senantiasa menerima taubat hamba-hambanya. Okey. Kemudian ayat yang ke-17 kaitan dengan taubat. Taubat itu Allah Ta'ala bagi peluang kepada orang yang melakukan kesalahan dalam keadaan dia jahil.
dalam keadaan dia jahil. Jahil ni mungkin jahil ilmu, mungkin jahil nafsu, mungkin jahil macam-macam lah ni. Kata Ibnu Abbas, semua yang buat salah ni sebenarnya jahil. Sama ada dia sengaja ke tak sengaja ke, dia jahil. Jahil tentang hukum, jahil tentang keadaan, bahkan boleh jadi jahil tentang besarnya ancaman dosa. Tak? Ada orang dia tahu benda tu salah, bukan dia jahil. Tapi yang dia jahil apa? Dia tak tahu betapa beratnya dosa tu bila dia kembali kepada Allah. Yang dia tahu salah, cuma yang jahil ni apa? Menilai dosa. Oleh kerana tu, semua, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semua orang berkata Qatadah, qala ijtama'a ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, okey, fa ra'au anna kulla syai'in 'usiya bihi fa huwa jahalah amdan kana aw ghairuh. Kata Qatadah telah berijtima' di kalangan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka mengatakan atau mereka berpendapat semua yang berlaku dari kemaksiatan adalah jahil, sama ada dia sengaja ataupun tidak sengaja. Jadi thumma yatubuna min qarib, kemudian dia bertaubat dari setelah daripada itu dalam tempoh terdekat. Okay? Segera bertaubat, mereka segera bertaubat. Jadi Allah Ta'ala menerima taubat bagi mereka yang segera bertaubat. Kita dah sebut dah sebelum daripada ni, segera ni sampai bila? Sampai sebelum mati. Kira qarib tu masa yang pendek adalah waktu sebelum daripada dia mati. Itu maksud qarib di sini. Kerana umur manusia tu sebenarnya dekat. Selama dia belum lagi mati, maka itu tempoh dia bertaubat. Innallaha wa kana Allahu aliman hakima, dan Allah itu maha mengetahui lagi maha bijaksana. Kemudian barulah ayat yang ke-18, sambungan ceritanya. Walaisatit taubah, dan bukanlah taubat itu, atau tidak ada gunanya taubat itu, lilladzina ya'maluna sayyi'at, bagi orang-orang yang melakukan kejahatan, hatta idza hadara ahadahumul maut, sehingga apabila datang kepada salah seorang mereka oleh kematian, qala inni tubtul an, mereka berkata sekarang ini aku nak bertaubat. Maka yang tu tak boleh. Jadi sambungan ayat yang sebelum ni, qarib di situ ialah sebelum daripada dia mati. Kalau dah nyawa dia duduk di kerongkong baru nak bertaubat, maka tidak ada lagi taubat baginya. Walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtul an. Tak boleh. Apabila mereka ni sudah melihat kematian, tertutuplah pintu taubat, sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Ahmad dan juga Imam At-Tirmizi serta Ibnu Majah, innallaha yaqbalu taubata 'abdihi ma lam yugharghir. Allah ni menerima taubat dari hamba-Nya selama belum lagi dia yugharghir. Apa maksud yugharghir? Nazak lah bahasa kita. Ghargharah ni nyawa duduk di kerongkong. Bahasa Arab ni dia serupa dengan perbuatan. Yugharghir ni sebab masa tu nazak tu dia bunyi gharghir. Yugharghir dipanggil. Nyawa dia duduk di kerongkong tu, maka masa tu pintu taubat terbuka.
Kadang-kadang ada Allah Ta'ala bagi kesempatan. Saya balik baru ni ziarah seorang kenalan lama dia. Dia meninggal lah. Melawat dia. Dia katanya dia rebahnya waktu lepas solat asar tu. Dia pergi solat tu, lepas solat asar tidaklah rebah-rebah tu, maknanya dia tak larat nak berjalan. Lepas tu orang pun pergi. Dia memang sakit dah lah sebelum daripada ni. Dia pergi tu, sampai ketika tengok anak-anak dia pun kata, nampak nyawa pun, nafas pun sepuk, mata pun tak berapa itu. Dia tanya nak pergi hospital kan? Pergi hospital. Pergilah, panggil ambulans, mari ambulans, pergi. Masa sampai di ambulans tu memang duduk tak sedar dah. Kemudian doktor cek kata nadi dia pun tak ada. Tapi waktu lepas isyak, sampai isyak tu tiba-tiba nadi dia ada balik. Nanti dia ada balik, tapi dianya tak khabarlah. Anak-anak pun pak pulang belakang daripada jauh-jauh tu. Kalau gitu, doktor kata dia tu dengar lah kalau kita cakap. Jadi anak-anak dia pesan. Sampailah ketikanya waktu dekat-dekat subuh tu, doktor kata dia makin lama makin lemah. Doktor kata kalau kita pun kita tak buat apalah. Dia tanya nak buat apa-apa lah. Keluarga pun kata tak apalah doktor. Dia sign borang tegak, dia buat balik rumah. Sampai kat rumah subuh tu dia tak ada lah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Cuma nak ceritanya, kes tu seolah-olah Allah Ta'ala bagi ada ruang antara waktu dia gharah dengan dia tu. Seorang tu ada ruang untuk dia muhasabah diri, keadaannya macam mana. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan rezeki dan peluang macam tu juga, ataupun lebih baik bagi kita, agar kita sempat untuk bertaubat. Ada kadang-kadang orang macam saya cerita sebelum benda-benda ni, orang yang mana seorang pakcik tua yang koma, tapi sebelum daripada dia meninggal, dia sedar sekejap, sehingga dia ajar kepada doktor kan hadis 2 kalimah yang ringan di timbangan mizan, disukai oleh Ar-Rahman. Berat di timbangan mizan, ringan di lisan, disukai oleh Ar-Rahman. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Lalu dia meninggal dalam keadaan begitu. So kesempatan akhir hayat ni bukan sesuatu yang kita boleh jamin. Sebaliknya kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala agar Allah bagi peluang dan rezeki itu kepada kita. Tapi gitulah, kita nak belaka. Saya dah terfikir, kita ni buat mati hak besar tu, cita-cita belaka. Kadang-kadang mati kecil pun tak ada nak fikir apa. Maksudnya apa? Balik tidur tu baca ayat kursi pun tak sempat kan. Tak pala. Kau yang ngecak dulu dah. Nak sebutnya kita ni cita-citanya konon-konon kalau boleh lah mati ni nak ngocak belaka. Tapi waktu nak tidur pun kadang-kadang kita lupa. Itulah kata rezeki. Semoga Allah Ta'ala bagilah rezeki untuk ingat kepada dia ni senantiasa. Waktu-waktu kritikal ni, kita tak tahu apakah kita ni diberi kesedaran oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada orang bila keadaan dia macam sahabat tu, bila kita pergi ziarah keluarga dia, dia kata ayah dia ni memang saya kenal air. Dia asalnya tukang kebunnya. Asal saya mengajar sekolah tu, dia tukang kebun sekolah tu. Kemudian kita baiklah, anak dia pun belajar sekolah yang sama. Kita pun lepas daripada anak ambil belajar pun masih lagi pergi duduk ziarah. Kata ayah ni memang sakit lama dah. Bila sakit lama tu setiap kali kalau dia duduk itu gak, dia kata abah ayah ni kita tak bimbang kat dia, sebab dia ni gebah sikit pun Allah. Dia apa pun dia keluar mulut dia tu Allah, dia ingat semua dia ni. Memang anak-anak dia pun bagus-bagus lah. Kita tengok anak, walaupun dia orang kampung je. Dia kata dalam bab kata ngucap tak ngucap tu, kita rasa walaupun dia meninggal tu dalam keadaan dia tak sedar. Doktor kata waktu antara maghrib sampai subuh tu memang dia tak sedar, dia tak boleh kecek, tapi kita cakap tu dia dengar.
Cuma dia kata kat ayah ni kita tak bimbang debat tu sebab dia kata insya-Allah lah, sebab setakat hari kalau dia rebah sikit pun Allah, tu mai Allah sama dia ready. Engko dia sakit berat dah sebelum daripada tu. Jadi kita lah kata Allahu Akbar. Kita ni setara mana kadang-kadang waktu kita jatuh duk alamat, duk main alamat ya kita ni. Nah, kadang-kadang ada orang tu bila terkejut tu keluar perkataan tak elok pun ada. Biarlah kita ni waktu keadaan kita terkejut ke itu keluar perkataan tu, kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala agar waktu kalau dia datang tiba-tiba terkejut kita tu keluarnya adalah kalimah Allah, kalimah yang baik. Semoga Allah Taala mengakhiri kehidupan kita dengan kehidupan yang dengan pengakhiran yang baik, husnul khatimah. Dan husnul khatimah ni adalah meninggal dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa Taala. Baik. Kemudian ada lagi tak keadaan di mana taubat tidak diterima selain daripada nazak? Ada. Iaitulah apabila matahari sudah terbit dari ufuk barat. Itu juga sudah menjadi pintu taubat tertutup. Berarti kiamat kecil dan kiamat besar. Kiamat kecil adalah kematian, kiamat besar adalah kiamat betul lah. Dua-dua keadaan itu apabila berlakunya kiamat atau tanda-tanda kiamat, maka tanda kiamat besar lah, ataupun nyawa duduk di kerongkong, taubat tidak lagi diterima. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira. Apabila datang sebahagian daripada tanda-tanda Tuhanmu, maka tidak lagi bermanfaat bagi satu nyawa untuk dia beriman sekiranya dia belum beriman atau dia nak melakukan kebaikan sedang sebelumnya dia tidak buat kebaikan. Maka dua keadaan tersebut pintu taubat tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walalladzina yamutuna wa hum kuffar. Begitu juga tidak diterima taubat bagi orang yang mati dalam keadaan kafir. Nah, ini satu benda yang kita kena syukuri, bahawa orang yang beriman ada ruang untuk diampunkan dosa, sedang orang yang kafir tidak ada ruang baginya untuk bertaubat dan tidak ada ruang untuk diampunkan dosa, kerana dia terhalang. Apa dia dosa yang penghalang taubat tu? Ialah kekufuran. Kufur itu menghalang taubat. Okay? Kufur itu menghalang taubat. Walau banyak mana pun dia minta ampun, walau sebesar siapa pun minta ampun untuk dia, kita ni boleh minta ampun dua cara. Satu, tuan hak buat dosa tu minta ampun. Yang kedua, orang lain boleh minta Allah ampunkan dia. Betul tak? Kalau dia tak taubat, dia ada dosa, boleh tak kita minta Allah ampunkan dia? Boleh. Kita contohlah ziarah orang dimati, orang ziarah kubur, kita diperintahkan untuk minta ampun bagi pihak dia. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Bila orang solat jenazah pun diminta untuk minta keampunan untuk orang mati, sebagai satu bentuk syafaat, pertolongan. Kita tolong minta ampun bagi pihak dia. Boleh ke tak boleh? Boleh. Bahkan malaikat-malaikat, binatang-binatang senantiasa minta ampun dari Allah untuk orang-orang yang beriman. Jadi betapa banyaknya ruang pengampunan bagi orang yang mukmin. Tiba-tiba dosa kekufuran itu
menghalang dia daripada keampunan. Jadi kalaulah orang tu tidak beriman kepada Allah, malaikat minta pun tak terima. Even kalau Nabi minta ampun, Allah Ta'ala kata istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marratan la yaghfirallahu lahum. Apa tu ayat tu? Kalau kamu minta ampun 70 kali pun Allah Ta'ala tidak akan menerima taubat. Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfirallahu lahum dzalika biannahum kafaru billahi wa rasulih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Surah At-Taubah, surah yang ke-9 ayat 80. Ayat 80 surah Taubah, Allah Ta'ala kata kepada siapa ni? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Muhammad, kamu mintalah ampun untuk orang munafik itu, atau kamu tak minta ampun bagi mereka, ataupun kamu minta ampun untuk mereka 70 kali. Apa kata Allah? Falan yaghfirallahu lahum, Allah tidak akan mengampunkan dosa mereka. Siapa minta ni? Nabi minta, bukan orang lain, Nabi sendiri. Allah Ta'ala kata kalau kamu minta ampun untuk mereka 70 kali. 70 ni nak sebut banyak lah. Allah Ta'ala kata Allah tidak akan ampunkan dosa mereka. Sebab apa? Zalika biannahum kafaru billahi wa rasulih. Yang demikian itu adalah kerana mereka kufur kepada Allah dan Rasul. Jadi dalam ayat ni, ayat surah At-Taubah, jelas bahawa kekufuran itu menghalang dari keampunan. Kekufuran itu penghalang keampunan. Jadi ayat yang surah An-Nisa ni sama juga. Walalladzina yamutuna wahum kuffar. Taubat itu tidak ada bagi mereka yang mati dalam keadaan kafir. Walau apa pun kebaikan dia, walau apa pun amalan dia, sedekah dia banyak, hadiah dia banyak, bantu orang tu, bantu orang ni, cuma satu je, dia kufur kepada Allah. Lalu bila dia mati, dia tidak akan diampunkan dosanya oleh Allah. Sebab apa? Sebab ada yang menghalang taubat. Sebab itu dalam hadis riwayat Imam Ahmad bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yaqbalu taubata 'abdihi aw yaghfiru li 'abdihi ma lam yaqa'il hijab. Wa ma qila wa ma wuqu'il hijab qala an takhruja an-nafsu wa hiya musyrikah. Dalam riwayat Imam Ahmad rahimahullah, Abu Dzar radhiyallahu anhu menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menerima taubat hambanya atau mengampuni dosa hambanya selama belum berlaku hijab. Hijab ni penghalang. Ditanya apakah yang menghalang? Qala an takhruja an-nafsu wa hiya musyrikah, keluarnya nyawa dalam keadaan syirik. Bila dalam keadaan syirik, maka juga dosa dia tidak akan diampunkan. Oleh kerana tu kita sebagai orang Muslim ni, kita sangat takut dosa syirik. Antara manhaj, apa maksud manhaj? Jalan, metod kita ahli sunnah wal jamaah ialah sangat takut kepada dosa syirik. Oleh kerana itulah semua bentuk kesyirikan mesti
perangi, dan semua jalan-jalan yang membawa kepada syirik mesti dihindari. Ada orang kata kita orang sunnah ni suka mensyirikkan orang, suka mengkafirkan orang. Pasal apa? Sebab dia nak buat perbuatan syirik, orang sunnah lagi kata syirik. Dia tak suka lah. Lalu dia kata ini geng-geng mengkafirkan orang. Bukan masalah awak suka atau tak suka. Sekarang ni isunya dosa syirik tu besar, sehingga kita tak boleh nak main-main dengan dosa syirik. Sebab tu semua bentuk wasilah kepada syirik dihapuskan. Kubur besar diruntuhkan oleh Nabi SAW. Kubur-kubur, binaan atas kubur, Nabi hapuskan. Dan Nabi tak bagi membina binaan di atas kubur atau meninggikan kubur lebih daripada satu hasta. Kalau kira perbuatan membesarkan kubur, tak syirik lagi. Hak syiriknya ialah minta kepada ahli kubur. Tu syirik tu. Membina binaan atas kubur ni tak ada apa lagi. Dia hanya wasilah. Sebab bila kubur tu jadi mulia, orang pun anggap kubur ni istimewa. Bila lama-lama akan orang anggap kubur keramat, dan dia pun mari minta. Nabi larang minta, memang Nabi larang, satu hal lah. Tapi membina binaan atas kubur pun Nabi larang dah. Pasal apa? Sebab dia adalah jalan yang membawa kepada kesyirikan. Tukang buat patung. Dari sudut buat patung tu, kalau kira tak berlaku lagi syirik. Setakat patung je. Hak syiriknya apa? Menyembah patung tu. Tapi dalam agama, hak buat patung pun dilaknat dah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal apa? Sebab dia adalah jalan yang membawa kepada syirik. Nampak tak? Dalam agama ni, syirik dosa besar. Oleh kerana besarnya syirik, semua jalan-jalan yang membawa kepada kesyirikan dihindari. Apatah lagi kalau kita nak pergi sampai ke tahap minta dengan wali, tawassul atas nama tawassul, istighatsah, sebut nama tu, minta dengan orang-orang dah mati. Itu semua kesyirikan yang besar. Kalau bina binaan atas kubur pun Nabi tak benar dah, itu wasilah baru. Itu wasilah baru. Ziarah kubur dulu kata kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu tak bagi ziarah kubur. Sebab tak bagi tu sebab orang duk meratak-ratak lah. Ala fazuruha fa innaha tudzakiru lil akhirah. Nabi kata sekarang ni pergilah ziarah. Tujuan ziarah tu kerana untuk mengingatkan kepada hari akhirat. Jadi itu antara maksud ziarah kubur yang dibenarkan. Tapi nak meninggikan kubur sehingga dianggap kubur istimewa, dihalang. Kenapa? Kerana Nabi sangat takut umat dia terjerumus dalam kesyirikan. Jadi ini manhaj kita. Mana-mana jalan yang membawa kepada kesyirikan mesti dihindari. Mesti dihindari. Termasuklah dalam bab akidah, keimanan. Satu, kena runtuhkan kubur-kubur dari sudut binaannya. Yang kedua, mesti juga diruntuhkan kepercayaan bahawa orang dalam kubur boleh tolong kita yang masih hidup. Ini kepercayaan yang pelik. Di mana orang hidup diminta tolong dengan orang mati. Padahal yang sebaliknya, orang mati yang berhajat kepada pertolongan orang hidup. Hak secara hakikatnya, dia minta kita nak doakan dia minta kita minta ampunkan untuk dia.
Dia berhajat kepada doa-doa kita yang masih hidup. Mari puak-puak ni, puak-puak mana tak tahulah. Dia pergi suruh minta dengan orang mati, dengan alasan orang mati ni lagi banyak masa dia. Dia tak ada, dia fikir dalam kubur tu duduk dalam tu je, ya Allahu Akbar. Dia tak makan, dia tak minum. Ada ustaz tu dia ngajar gitu. Dia kata dia lagi boleh tolong kita sebab dia tak makan, dia tak minum. Dia ingat orang dalam kubur ni relax dia. Tak relax berat kita lagi, berat dia lagi daripada kita tu. Kalau Fir'aun tu Allah Ta'ala kata an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Setiap pagi dan petang api neraka datang kepada dia. Kalau dia sibuk dengan kenikmatan, siap pagi petang. Roh orang yang syahid duduk dalam syurga, terbang dalam. Sibuk kerja dia, bukan duduk dalam tu gitu je. Kalau hak jenis kena azab, pagi petang, siang malam kena. Tak ada masa. Kita hak masa hidup ni hak ada masa nak minta. Bahkan pintu taubat belum lagi tertutup. Bagi mereka dalam kubur dah tertutup dah untuk dia taubat. Tapi keampunan Allah masih lagi, keampunan Allah ni masih lagi boleh dikurniakan kepada orang-orang yang melakukan dosa. Sampai kiamat lagi Allah boleh ampun. Cuma dia nak minta taubat tak boleh. Orang lain tolong boleh. Allah ampunkanlah dosa dia. Pintu taubat untuk dia dah tertutup. Tapi keampunan Allah masih lagi boleh pergi bila orang lain tolong minta untuk dia. Sampai hari kiamat pun, setelah berdiadili, taubat Allah ni, kita taubat keampunan Allah masih lagi Allah boleh ampunkan. Sebab tu kita dengan dosa ni, hujung-hujung dia akhirnya kita kata terpulang kepada Allah. Sekiranya Allah nak azab, Allah azab. Sekiranya Allah nak ampun, Allah ampun. Kerana tidak ada sesuatu yang menghalang Allah daripada mengampunkan hamba-hambanya. Adapun manusia, ada yang menghalang mereka dari taubat. Tapi Allah tidak ada yang menghalangnya dari mengampun. Boleh faham? Melainkan manusia tu yang pilih dia kekufuran. Bila kufur, Allah kata dalam Al-Quran, hak ni Allah Ta'ala tak ampun. Kalau dia tak ada yang ni, Allah Ta'ala boleh ampunkan dosanya. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat yang seterusnya, ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithun nisaa karha. Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan-perempuan dengan jalan paksaan. Imam Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia kata, dulu apabila seorang lelaki itu mati, maka waris-warisnya berhak dengan isteri-isterinya. Sekiranya mereka mengahwini mereka, sekiranya mereka ingin mengahwini mereka, mereka kahwin. Sekiranya mereka tak nak mengahwinkan mereka pun, mereka tidak berhak untuk. Fahum ahaqqu biha min ahliha. Mereka itu lebih berhak atas perempuan-perempuan lebih daripada keluarganya. Maknanya kalau seorang ni suami dia mati, dia pun jadi janda, siapa yang akan berhak untuk jadi wali dia? Kalau kita ni ayah dia balik Zaman jahiliyah dulu tidak. Wanita ni diwarisi, dia jadi hak waris pada si mati, waris suami dia. Tak kira lah pihak keluarga suami dia ke apa ke, yang mewarisi dia, dia berhak kepada wanita tersebut. Sekiranya dia nak mengahwinkan dia kepada orang lain, ikut dia.
Kalau dia tak nak bagi kahwin pun ikut dia. Ahli keluarga wanita tak ada hak, kerana mereka sudah menjadi sebahagian daripada warisan harta si mati. Jika macam tu, pewaris dapat harta, termasuklah juga isteri ni. Siapa dia nak kahwin, kena tanya dia dulu. Islam tidak membenarkan, tidak halal begitu. Okey. Fanazalat hadhil ayah. Kemudian bila turun ayat ni, maka wanita itu tidak diwarisi, harta saja diwarisi. Harta bagi faraid. Wanita bukan faraid. Dia malah penerima faraid. Dia termasuk orang yang diberikan hak menerima pusaka. Lepas habis iddah dia pun bebas dan dia kembali kepada keluarga dia. Kan indah kan Islam tu. Dia kembali kepada keluarganya. Kalau tidak apa kau mati ya. Kalau jaga mak ayah tu menasabah ni, tapi takut tak boleh nak balik terus. Sebahagian daripada masyarakat bukan Islam, boleh jadi ada lagi kot budaya lagu ni. Dia kahwin tegak, kira pisah terus lah dengan mak ayah dia. Bila mati tegak, mati suami dia, kadang-kadang dia bakar sekali dengan tok laki dia. Ada orang tak bakar pun, dia tak jadi dah milik keluarga dia asal, dia jadi milik keluarga lelaki. Itu budaya jahiliyah. Akhirnya wanita tu dianggap seperti barang dagangan saja. Tapi Islam datang memberikan penghormatan kepada para wanita. Baik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, wala ta'dhuluhunna litadhhabu bi ba'dhi ma ataitumuhunna. Maka janganlah kamu menyakiti mereka dengan menahan dan menyusahkan mereka, kerana kamu hendak mengambil balik sebahagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali ayatina bi fahishatin mubayyinah, kecuali mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Ai la tudarruhunna fil ishrah litatruka laka ma asdaqtaha. Janganlah kamu menganiayai mereka supaya dia serah balik apa yang kamu dah bagi kepada mereka. Au haqqan min huquqiha 'alaika, atau sebahagian hak dari haknya ke atas kamu. Au syai'an min dzalika 'alal wajhil qahr, atau sesuatu dari yang demikian itu di atas wajah paksaan, kecuali mereka itu melakukan perkara yang keji, iaitulah zina. Lalu Allah Subhanahu wa taala kata, jangan kamu menyakiti dan menyusahkan mereka dengan tujuan kamu nak ambil balik harta kamu yang dah bagi kepada mereka. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah mereka dengan cara yang baik, ma'ruf. Ay tayyibu aqwalakum lahunna wa hassinu af'alakum wa hayatikum bihasbi qudratikum. Itulah perelokkanlah perkataan kamu, pergaulan kamu, keadaan kamu dalam qadar qudratikum, semampu yang kamu mampu. Semampu yang kamu mampu. Mana-mana yang kita cubalah sekadar yang mana kamu mampu, sebaik-baik cara yang kamu mampu. Nak berbuat baik kerana ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu adalah yang paling baik pada ahli keluarganya,
dan aku adalah yang paling baik kepada keluargaku. Baik, jadi ini pesanan agama terhadap lelaki dalam menjaga hak-hak wanita. Baik, gitulah yang sepatutnya yang berlaku. Tapi zaman kita ni lagu mana zaman kita? Zaman kita ni macam-macam. Zaman kita ni kadang-kadang lelaki kena maknanya ke perempuan pula. Dia terbalik pula ni. Domestic violence. Domestic violence ni saya ialah dua-dualah kita kata, bukan nak kata siapa betul siapa salah, tapi kedua-duanya mesti menjagalah. Ni sebab dalam media kita dok baca macam-macam berlaku, seolah-olah ni tak adil, tu gitulah, tak betul macam nilah. Di mahkamah syariah sebaliknya banyak perceraian berlaku adalah disebabkan ada tuntutan cerai daripada wanita dan sebagainya. Banyak juga berlaku disebabkan dari pihak wanita. Ala kullin wa ashiruhunna bil ma'ruf ni kena dua-dua. Dua-dua tu lebih apa tu? Dan menjaga keadaan. Sebab tu Nabi SAW, saya ingat waktu Nabi merajuk dengan isteri dia, Umar radhiyallahu anhu, dia kita tengok Nabi yang satu, Nabi dia balik mula-mula dia tengok orang menangis belakang. Menangis belakang sebab apa? Orang bising Nabi ceraikan isteri-isteri dia. Jadi Nabi duduk kat dalam bilik dia tu, pak dia Nabi duduk seorang. Maka Nabi merajuk dengan isteri dia. Umar radhiyallahu anhu pun masuk. Antara ayat yang dia gembirakan Nabi SAW, dia kata kita dulu di Mekah orang perempuan taat kat kita. Bila siapa mari ke Madinah, dia dijakit dengan orang Madinah, dia kata. Jadi wanita Ansar ni dia itu sikit. Dia vokal sikit, dia agak ni sikit, dia kata. Tu zaman dia tu. Kalau mari zaman kita tak tahu dia kata apa ni. Nah, abang ni kau panggil abang tu pun. Ya, dia kata. Zaman dulu dia punya tu lain. Orang zaman dulu kalau mak-mak kita tu cerita tak tahulah, saya tak sempat hidup zaman tu. Zaman dulu kata kalau nak pijak ayah tengah tidur lantai kayu tu, ayah tidur tu jalan apa slow tak nak bagi ayah ni sedar ayah tengah tidur tu. Ayah bangun tu kat tengah nak tunggu makan, tunggu ayah bangun baru makan. Zaman dulu, zaman lah ni ayah ada ke makan? Tak ada, ambil lah peti dia kata. Zaman lah ni zaman lah ni lain. Tak tahu jakit dengan hak mana. Kalau tu jakit dengan wanita Ansar, ni jakit dengan hak mana ni tak tahu. Allahu Akbar. Padahal ialah wa'ashiruhunna bil ma'ruf, perintah tu memang perintah supaya menjaga, tapi sebaliknya dua-dualah wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya aku boleh perintahkan seorang manusia bersujud kepada manusia yang lain, dan saya akan kuperintahkan wanita sujud pada suami. Itu adalah kerana Islam ni nak menjaga hierarki sebuah kerukunan keluarga. Lepas tu ada seorang influencer barat, dia kata Islam ni adalah jawapan kepada masalah sosial yang ada dalam masyarakat barat. Sebab mereka tu tak tahu siapa kena taat ke siapa. Di barat ni tak tahu siapa kena taat ke siapa. Ayah kena taat ke anak ke, anak kena taat ke ayah. Suami kena taat kepada isteri ke, isteri kena taat kepada suami. Dia tak ada satu supreme power yang mana dia ni ikut, dia tak ada pembahagian kuasa yang begitu. Sehingga akhirnya mereka kata sebenarnya Islam adalah jalan penyelesaian. Tapi masalahnya orang Islam pun dia jakit dengan dia orang. Dia ambil, dia rasa mereka lebih baik, sehingga akhirnya
berlakulah kerukunan yang tidak seperti mana yang dahulu. Ala kullin, dua-dualah saya katakan. Bagi pihak suami, peganglah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik kamu adalah yang paling baik pada ahli keluarganya, dan aku adalah yang paling baik kepada keluargaku. Ada isteri pula diperintahkan untuk mentaati suami, jagalah dengan keadaan sebaik-baiknya. Makan minum dia, pakaian dia, urusan hidup dia, semualah. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita ni kerukunan. Dalam ma'asyiruhun nabil ma'ruf, perintah Allah supaya gaulilah mereka dengan baik. Baik. Tapi Nabi ni memang hebat lah. Kalau romantisnya Nabi dalam rumah tangga, dahsyat. Dahsyat. Lumba lari dengan isteri, bergelak ketawa dengan isteri, berebut nak mandi dengan isteri, cari bekas minum tempat isteri minum. Allahu Akbar. Balik rumah tak nak kejut isteri, tunggulah siapa buka pintu. Kita pun tunggu, paksa dah subuh baru tak bangun lagi. Baik, wa yajtami'u nisa'uhu kulla lailah fi baitin lati yabitu indaha Rasulullah fayakul ma'ahunna al-'asha' fi ba'd al-ahyan thumma tansarifu kullu wahidah ila manziliha. Hebat kita baca begila. Nabi ni makan malam dia ramai-ramai. Makan malam dia sini dalam tafsir sebut dia. Antara yang berlaku dalam rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh akhlak Nabi ni, bergurau senda dengan isteri dia, memberikan nafkah kepada mereka, mentertawakan isteri-isterinya, berlumba lari dengan Aisyah. Kemudian bila Aisyah dulu, Aisyah bagi menang, lepas tu Nabi pula menang, Nabi mula-mula bagi dia menang. Dan disebut wa yajtami'u nisa'uhu kulla lailah fi baitil ladzi yabitu indaha Rasulullah. Waktu malam, makan malam, semua makan malam bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa ketika lah pada rumah yang Nabi duduk bermalam di situ. Lepas habis makan baru balik rumah masing-masing. Oh hebat. Kalau kat kita tangga tak bagi masuk dah. Jangan masuk rumah, dekat tu je. Nah. Allahu Akbar. Ni hak dengar ya, boleh nak buat payah ni. Wa kana yanamu ma'al mar'ati min nisa'i fi syi'arin wahidin. Yada'u an katifaihi ar-rida wa yanamu bil izar wa kana idza shalla al-isha yadkhulu manzilah yasmuru ma'a ahli qalilan qabla an yanam wa yu'anisuhum bidzalik. Hebatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia solat Isya, lepas solat Isya, lepas makan malam tu lah, makan malam, lepas tu balik rumah, kemudian dia berjagalah sebentar dengan isteri dia sebelum daripada dia tidur. Kemudian dia pagi yu'anisuhum, bersenang-senang dengan isterinya ataupun duduk sembang dengan serapa. Kadang-kadang dia dengar je apa isteri dia cakap. Aisyah radhiyallahu anha ni dia cakap siapa berapa belah orang, wanita ni dia cerita tu, Nabi diam je. Nabi dengar lah. Lepas tu Nabi duk mana? Nabi ni dia cerita suami orang tu, cerita suami orang ni, suami orang tu. Nabi kata aku baik pada waktu belaka tu. Okay. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersembang dengan isteri-isterinya. Baik, pada atas setakat tu cerita. Fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'a. Kemudian Allah tutup ayat ni, fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'a.
sekiranya kamu tidak menyukai mereka, okey, kamu benci kepada mereka, ada rasa tak puas hati disebabkan tingkah lakunya, fa'asaan, janganlah kalian terburu-buru menceraikannya, kerana boleh jadi kamu bencikan sesuatu sedang Allah hendak menjadikan pada apa yang kamu benci itu kebaikan yang banyak juga untuk kamu. Jadi boleh jadi satu yang kamu tak suka, banyak lagi yang kamu suka. Atau boleh jadi pada yang kamu tak suka tu ada kebaikan untuk kamu. Jadi Allah Ta'ala kata fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira, menunjukkan pada dalam sebaik mana pun kita berusaha untuk berbuat baik kepada mereka, tetap saja ada benda yang kita tak suka. Betul tak? Mana-mana orang pun suka setara mana pun, dia tak ada 100%. Sebab kita ni manusia. Kita sendiri pun bukan perfect 100%. Tak, sebagaimana dia kurang tak cukup 100%, kita pun tak cukup 100%. Nyadalah tu lebih kurang. Tapi kerana Allah Ta'ala ni dia nak ajar kita, dan dia tahu kekurangan kita, dan dia tahu pasti akan berlaku benda yang kamu tak suka. Nah, mungkin pada orang lain orang suka, tapi pada kamu tak suka, macam-macam. Lalu Allah Ta'ala tutup ayat ni dalam perintah melakukan kebaikan, ialah lihatlah sudut pandang kebaikan yang ada. Kalau satu kamu tak suka, dua kamu tak suka, tiga kamu tak suka, mungkin banyak lagi yang kamu suka. Adalah tu lebih kurang. Sehingga akhirnya natijah akhir kita nak sebuah kerukunan dalam rumah tangga. Kalau tak boleh nak buat apa juga, maka ada jalan satu lagi, jalan keluar. Yang Allah Ta'ala sebut, wa in aradtu mustibdala zawjin maka nazaujin. Kalau kamu nak tukar, nak cerai kan ni, nak kahwin lagi, maknanya ada satu lagi jalan keluar. Berarti Islam ni ada penyelesaian dalam hidup, ada panggil panduan, ada juga contoh, dan ada juga penyelesaian bagaimana nak menghadapi masalah dalam kehidupan. Baik, ayat yang seterusnya itu kita akan sambung pada besok hari, InsyaAllah. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.